Skandal LCS, ada orang bersatu hari ni cabar Zahid, dia kata skandal LCS bila Zahid nak saman Raja Petra. Ketua Penerangan Syed Bersatu S. Subramani mempersoalkan bilakah Timbalan Perdana Menteri Zahid akan mengemukakan saman fitnah terhadap Raja Petra atau dikenali sebagai RPK. Ini selepas penulis blog itu mendakwa Zahid menerima sokongan 67 juta dalam projek bermasalah. Pada hari penamaan calon, Zahid berkata dia akan mengemukakan saman tahap RPK. Namun sehingga kini, setahu kami tidak ada sebarang notis saman diserahkan kepada penulis blog tersebut. Okey. Pertama, RPK kena balik Malaysia dululah. Baru kita serahkan surat saman. Kedua, RPK kalau ni RPK, jangan marah saya pula kan. Katanya RPK ni bankruptcy, katanya. Benar atau tidak, Allahualam. Jadi bila dia bankruptcy, nak saman ni tuan-tuan, ni saya nak bagi tahulah secara umum lah. Kalau betul dia bankruptcy kalau orang tu dah bankruptcy ataupun miskin ataupun tak ada duit, tak payah saman. Bukan kita cerita pasal Zahid ni bak kata lecturer saya dululah, never take a paper, apa dia panggil paper judgment. Kita memang menang on paper, tapi nak dapat duit daripada dia tak boleh. Sebab apa? Cost, kan saya kata cost saman defamation ni tak murah tuan-tuan. Puluh ribu ke ratus ribu. Cost dia tu tak murah. It's not cheap. Dia boleh sampai ke ratus ribu cost dia. Jadi kita kena faham. So kalau kita saman, itu baru cost bayar lawyer. Tiba-tiba kita saman dia, kita menang. Oh, kita dapat paper judgment. Oh, kita menang. Wah, hebatnya dah menang. Lepas itu, bila dah menang, kita nak minta lah berapa ratus ribu tadi kan. Sejuta, 100,000, 500,000. Tiba-tiba dia kata, saya tak mampu bayar. So kita nak bankruptkan dia. Nak bankrupt. Macam mana dia dah bankrupt? Dan kes defamation ni akan ambil masa lama. Kalau kita tengok kes KJ dulu, Anwar saman dia, I think almost 10 years. Kan Anwar menang kan, yang dia saman tu, almost 10 years. Sebab itu kes ni ambil masa yang lama. So nak saman boleh, sebenarnya bukan susah pun nak saman. Kan dia upah lawyer, dia hantar LOD minta dia apologize, itu je. Tapi dah dia dekat UK, pertama nak serve the notice tu macam mana? Nak serve notice dia tak boleh melalui sidang media ke apa, tak boleh. Dia kena serve, personal serve. The rest tu saya tinggalkan pada tuan-tuan lah. Kan? Ramai je boleh nak saman Raja Petra. Tapi kenapa orang tak saman Raja Petra? Sebab tak ada kat dalam negara. Tak ada dalam negara. Itu yang masalahnya tu. Alright. Okay, kita habiskan cerita. Hari ini, Tun M beri bayangan dia akan sertai Parti Putra pula. Sudah. Kan, Tun M bagi bayangan dia akan sertai Parti Putra. Aduh, Ibrahim. Ini Ibrahim balik. Tun M beri bayangan sertai Putra. Tengok gambar dia kan. Tun Dr. Mahathir memberi bayangan akan menyertai Parti Bumi Putra Perkasa Putra selain berhasrat menjadi penasihat parti itu. Bekas Perdana Menteri itu berkata boleh menganggap jemputan untuk menyertai Putra sesuai dengan perjuangan dan prinsip politiknya, iaitu membela orang Melayu dan menolak amalan rasuah. Saya ucap terima kasih dan saya meneliti terlebih dahulu sama ada Putra ini sesuai atau tidak dengan saya. Setakat ini saya tidak nampak sebab yang saya tidak boleh terima parti ini. Saya akan fikir secara mendalam sebelum buat keputusan. Saya akan membuat permohonan menjadi ahli dan kalau saya mahu bagi saya penasihat parti, saya boleh bagi nasihat, katanya. Saya nak komen banyak ni, tak apalah tuan-tuan, biarlah, bagilah dia. Bagi saya, macam mana nak kata, kita nak dia nak pergi ke mana, bagilah, biarlah. Dia dah di penghujung usia ni, bagilah. Kita nak komen banyak-banyak pun tak payahlah, kan? Semoga Tun Mahathir berbahagia hendaknya bersama Putra. Ini kita sampaikan berita je lah, lain daripada tu Putra ni. Kan, parti yang dia buat sendiri pun dia apa orang kata, dia tinggalkan. Parti yang dia buat sendiri pun dia abandon. Tiba-tiba dia nak masuk parti orang lain. Lantaklah tuan-tuan. Kan, lantaklah, saya nak kata apa pun saya tak boleh nak kata lah. Kan, bila Muhyiddin Yassin kata saya dipanggil SPRM bukan sebagai suspek. Hari ni dia kata saya dipanggil SPRM bukan sebagai suspek. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengesahkan beliau dipanggil menteri memberi keterangan bukan sebagai suspek. Betul. Kita tak menafikan, tetapi bukan bermakna dia tidak boleh jadi suspek selepas ini. Banyak kes tuan-tuan, kalau kita faham dan ikuti perkembangan kes-kes jenayah ni, ramai kes, banyak kes orang itu dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba lepas tu dia jadi suspek. Ada.
Ada memberi keterangan biasa, tiba-tiba dia jadi suspek. Ada. Bukan saya nak kata Muhyiddin bakal jadi suspek. Tak. Maksudnya jangan bangga sangat lah. Jangan action sangat lah kata, aku bukan dipanggil sebagai suspek. Bukan seolah-olah lepas tu tak boleh nak dipanggil sebagai suspek. Boleh. Kalau ada cukup bukti dah dikumpul, ada kemungkinan lepas ni suspek bertukar. Tuduhan boleh ada. Dan kadang-kadang dalam investigation, bila dia siasat, dia nak siasat A, tiba-tiba dia keluar B. Contoh, again cerita Claire Brown, dia cerita kat saya. Dia kata apa? Dia nak siasat dulu Taib Mahmud. Bila dia tengok Taib Mahmud dengan Bustari Yusof, abang kepada Fadilah Yusof, dia nak tengok masa tu Bustari Yusof. Bila dia tengok Bustari Yusof, mesti ada seorang mamat Cina ni. Dia tengok siapa mamat Cina ni, budak muda, tiba-tiba ada sebelah Bustari, ada sebelah Taib Mahmud. Ada berkaitan lah, bukan sebelah, maksudnya ada, nama dia akan muncul pop up. Bila dia tengok nama dia Jolo, so dia follow Jolo ni. Lepas tu dia pergi ke Terengganu, dia jumpa Najib dan sebagainya. So itu dia bermula. Asal investigation dia kepada Taib Mahmud. Tapi kemudian dia boleh pergi ke tempat lain. Tu saya kata, investigation ni, bila kita menyiasat ini, kita pun tahu kan, kadang kita siasat satu perkara, tapi dia boleh pergi kepada perkara yang lain. So sabar. Ada juga yang kata, nampak sekarang ni, korang menipu. Kalau betul bersalah, tangkaplah. Tu saya kata, Anwar Ibrahim, dalam keadaan dia bukan Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, telah mendedahkan skandal 1MDB pada tahun 2011. Najib ditangkap 2019, tuan-tuan. Rafizi mendedahkan NFC pada tahun bila? Saya tak ingatlah tahun bila kan. Tahun, lebih kurang lah 2011-12 macam tu, 13. Kena tangkap bila, tuan-tuan? Kita tengok. Dia ambil masa. Sabar. Saya kata tadi, sabar. Dan sabar itu separuh daripada iman kan? Sabar. So bila time comes, saya kata macam ni, Anwar bukan seorang Perdana Menteri pada waktu 1MDB didedahkan, Najib boleh kena, Pandora Papers dan sebagainya. Ini bayangkan tuan-tuan, dia seorang Perdana Menteri, dia seorang Menteri Keuangan, kenapa dia nak minta, sekarang tuan-tuan nampak tak? Kenapa dia nak jawatan Menteri Keuangan tu? Dia tak hadap sangat jawatan Menteri Keuangan, tetapi dia nak tengok sendiri skandal-skandal supaya tidak ada orang lain yang ambil dokumen tu tiba-tiba sembunyikan. Kita bukan nak menuduh manalah tahu tiba-tiba Menteri A ni bukan Anwar Ibrahim, boleh kau tim. Tapi kalau Anwar sendiri dia tengok, dia nak lihat sendiri, tak semestinya kau tim lah kan. Kadang-kadang dia tak nampak sebagaimana Anwar nampak, seorang menteri yang berpengalaman dalam kebahagiaan keuangan. Dia nampak, dia lihat, dia pelik, dia persoalkan. So dia Perdana Menteri, dia Menteri Keuangan, dengan dokumen ada dekat tangan dia, dia lihat hari-hari. Tuan-tuan tak fikir benda tu nanti akan lebih accurate. Bukan saya kata akan, lebih accurate berbanding 2011. Dia setakat seorang ketua pembangkang. Sebab itu saya kata jangan risau. Jangan risau. Kalau dia nak panggil, nanti dia panggil lah. Jangan risau. Projek Jana Wibawa ni antara perkara yang disebut. Asal projek itu memang sebenarnya untuk katanya membantu Bumiputera. Tetapi berdasar kita sekarang ini, bukan nak kata 5.7 bilion tu projek tu semuanya rasuah, tak. Anwar meneliti kembali cara dan tata cara bagaimana projek itu dianugerahkan kepada kontraktor-kontraktor. So dalam pada itu tuan-tuan, dia umpama fishing in the sea lah. Mungkin 4.7 whatever bilion, 5 bilion tu mungkin tak ada masalah kebanyakannya. Tetapi rasuah ni tuan-tuan, dia tak perlu jumlah, dia bukan kuantum. Tu saya kata kes 1MDB 40 bilion. Najib kena 250 juta je. Suku bilion je, 250 juta je. Tetapi bagaimana? Kita lihat kena 12 tahun. Daripada 40 bilion tu, mungkin bukan 40 bilion tu pun yang akan kena pada Najib, tapi yang sangkut kat mana? Yang sangkut tu yang sebenarnya dia orang risau. Tak perlu 4 bilion tu pun. Dia yang penting yang sangkut 10 juta, 5 juta, 500 ribu, 100 ribu pun, 2 ribu pun boleh masuk penjara, tuan-tuan. Cuma kuantum dia berlainan lah. Denda dia berlainan, tapi penjara mungkin boleh sama. Denda dia berlainan berdasarkan kepada 5 kali jumlah suapan. Mari kita tengok siapa yang kena. Mari kita tengok siapa yang kena, tuan-tuan.